stabil. Jadi kestabilan politik seringkali dikatakan salah satu kriteria utama untuk pelabur. Dan kriteria ini tak semestinya seperti mana saya kata tadi, dari segi demokrasi memang kerajaan akan bertukar. Tetapi perlu ada kesinambungannya. Jadi itu adalah salah satu. Tetapi selain daripada kestabilan politik, juga seperti mana saya kata tadi, yang unik untuk sekarang ni, untuk zaman ni COVID-19 adalah pelabur sebenarnya akan menjadi yakin jika mereka yakin dengan langkah-langkah untuk pembendungan COVID-19. Jadi mungkin kita akan lihat di dalam bajet ini mungkin ada contohnya subsidi untuk ujian kendiri dan sebagainya. Kerana ini sebenarnya akan memberi keyakinan kepada pelabur bahawa Malaysia bersedia dan Malaysia akan memenangi peperangan COVID-19. Ini sangat penting di dalam konteks Belanjawan 2022 bagi saya. Apa pula sebenarnya implikasi semakan semula unjuran ekonomi Malaysia sebanyak 2 kali tahun ini selepas sekatan pergerakan COVID-19? Adakah ini di pandangan pemerhati ekonomi dan pelabur juga sebenarnya memberi isyarat yang mungkin kurang stabil di pandangan mereka? Apa implikasinya, Tuan Alizan? Ya, seperti mana saya kata tadi, sebenarnya situasi sekarang ni, situasi 2-3 tahun yang lepas, 2 tahun lepas mungkin adalah tidak menentu. Saya rasa daripada segi pelabur, dari segi analisa-analisa di dunia, semua orang memahami bahawa situasi ini masih tidak menentu. Jadi bila unjuran disemak semula, ini sebenarnya berlaku sedunia, dan yang kenapa disemak semula adalah kerana COVID-19, kerana gelombang varian baru yang dibawa oleh varian baru COVID-19. Jadi itu adalah salah satu yang kita tidak dapat menjangkakan pada waktu itu. Dia tidak menunjukkan kepada isu-isu tentang fundamentals. Jadi lebih mengenai COVID-19. Saya pasti pelabur juga memerhati bagaimana cara kerajaan menguruskan hutang. Kalau kita lihat, Kementerian Kewangan telah menjangkakan defisit fiskal 2021 akan melebar antara 6.5% hingga 7% daripada KDNK dan telah pun menaikkan had hutang statutory kepada 65%. Tak kala kerajaan sebenarnya memang perlulah mengeluarkan perbelanjaan tambahan untuk menangani impak COVID-19. Kalau bercakap mengenai hutang ini, Tuan Alizan, sentiasa ada konotasi negatifnya. Tapi untuk pemahaman penonton, mungkin Tuan Alizan boleh kongsikan apa yang dianggap sebagai hutang yang bermanfaat dan juga hutang yang kurang bermanfaat kalau dalam konteks perbelanjaan kerajaan. Okey, pertama sekali macam saya kata tadi, amalan yang baik adalah counter cyclical. Counter cyclical adalah di mana semasa krisis ekonomi kita membelanja berlebihan, dan kita faham juga pada waktu itu mungkin ada defisit yang meningkat. Dan itu adalah situasi sekarang ini. Sekarang ini kita masih di dalam proses pemulihan, kita masih mengalami krisis ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi kita seperti kebelakangan 3 tahun. Baik. Izinkan saya mencelah Tuan Alizan kerana kita telah pun menerima isyarat dari Dewan Rakyat untuk pembentangan bajet 2022 oleh Kementerian Kewangan. Untuk itu, kita terus berikan tumpuan penuh ke Dewan Rakyat. Segala puji-pujian kepada Rasulnya, salawat, salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Amin. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul.
2022, bacaan kali yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 现场和我们一起带来精彩的这个分享，非常谢谢您。谢谢。那么目前呢，财政部长杜斯里东姑扎鲁呢已经进入了国会议会厅，准备提呈预算案。那么接下来呢，我们就把镜头转到国会现场。感谢收看2022财案前瞻特别节目，我们也希望这份财案能够为我们大家都带来惊喜。我们再会。Baik. Supaya kita boleh dapat lebih baik kewangan lah, keadaan kewangan. Baik, bila sebut mengenai kewangan, ini adalah waktu yang dinantikan. Jadi untuk anda yang bersama dengan kita akan terus bersama dengan anda dan juga kita akan terus bawakan ke Dewan Rakyat. Pada hari ini, inilah waktunya kita bersama dengan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz untuk membentangkan mengenai bajet 2022. Sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang terbentang luas sepemandangan, seraya kami bertawakal dan berserah pada setiap daya yang diikhtiarkan. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa bagindalah suri teladan buat umat manusia zaman berzaman. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, serta saudara dan saudari seluruh keluarga Malaysia yang dikasihi. Amatlah besar harapan rakyat menjelang pembentangan bajet 2022 yang syarat disasari dengan usaha kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk bangkit semula memulih negara. Maka untuk perbentangan kali ini, insya-Allah kita harapkan ada perkabaran-perkabaran baik. Moga bajet 2022 menjadi suar harapan, terang menyinar di hujung kemulut pandemik agar rakyat kembali makmur dalam norma baharu. Datuk Yang Dipertua, dalam mengharung pandemik global ini, negara-negara sedunia terpaksa mengurus dua beban duka, menyelamat nyawa sejagat dan mempertahan iktisad. Bagi Malaysia, ternyata tahun ini adalah lebih mencabar buat kita. 2021 yang pada awalnya kita jangka sebagai sebuah tahun pemulihan, malangnya telah tertangguh dek situasi penularan COVID-19 yang terus kritikal sejak pembentangan Belanjawan 2021 setahun lalu. Di luar rencana, COVID-19 bermutasi dan mengganas. Negara kita tidak terkecuali sehingga mengakibatkan kes harian pernah mencecah lebih 24,000. Kini, jumlah kes direkodkan sudah menjangkau 2.4 juta. Dan lebih 28,000 orang ahli keluarga Malaysia. Takziah diucapkan kepada ahli keluarga kita yang telah kehilangan orang tersayang akibat virus ini. Buat kesekian kalinya, negara terpaksa mengharungi episod Perintah Kawalan Pergerakan yang panjang